Hai, hello, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Bersama kami lagi tim para advisor Thermo Rangers untuk menunjukkan beberapa menu hidangan yang mungkin boleh memberikan anda sedikit idea dan inspirasi untuk minum petang, untuk bila anda kekeringan idea nak masak sesuatu. Okey, hari ini kita ada Syazana, Nurul dan Huda. Okey, Hai. tema kita hari ini adalah kuning makngah. Apa menu-menu kita hari ini? Menu-menu kita hari ini adalah mi kari, potato bowl dan lemon curd. Okey, sekarang kita akan pergi kepada Syazana dulu untuk buat loaded potato bowl. Oh, kita ada menu bonus hari ini iaitu corn in a cup, kan? Betul. Okay, jom Syazana. I spotlight you. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syazana Abdul Rahman. Okay, saya hari ni nak tunjukkan cara mudah untuk membuat loaded potato bowl ni. Biasa kita beli kat mana loaded potato bowl ni? Kat KFC. Okay, kalau KFC kalau kita beli harga dia macam mahal juga kan kalau kita nak beli 2 atau 3 bowl tu. Jadi kalau kita buat guna Thermomix akan mengambil masa untuk masak potato ni setengah jam je. Macam ni saya dah masak 10 minit, tinggal lagi 20 minit. Sebab nanti kalau nak tunggu macam lama juga kan. Okey, saya dah basuh dah jagung. Saya letak dalam semuri basket ni, saya basuh. Lepas tu saya letak guna semuri basket ni juga. Semuri basket ni kita dapat sekali package dalam beli Tomain. Lepas tu saya akan masukkan dalam waroma ni. Tadi saya dapat kentang halfway, separuh jalan. Kita gunakan butterfly. Butterfly ni kita gunakan untuk pusing kita punya kentang ni. Kalau sekali dia masak kentang, sekali kita mash. Jadi tak payah kita rebus kentang, tak payah kita nak lenyek kentang dah. Sekali jalan siap dah semua. Ni saya dah masukkan susu dengan garam. Kita keep je besar macam ni pun tak apa. Lepas tu kita tutup. Saya akan letakkan waroma. Dalam waroma ni saya masukkan, saya gunakan waroma ni untuk tapis. Untuk jangan bagi air tu keluar. Sebab bawah ni ada lubang. Lubang ni akan keluar air kan. Jadi saya masukkan jagung yang saya basuh tadi. Kalau kita buat sendiri kita basuh. Kalau kita beli tu tak tahulah dia basuh ke tak. Betul tak? Okey. Lepas tu saya letak aja kat atas ni. Dalam masa sama kita masak kentang, kita juga kukus jagung. Tak payah kalau kita buat, contoh kalau kita buat atas dapur, kita kena buat 2 kerja, betul tak? Yang ni senang, lenyek siap apa semua dah siap dah. Lepas tu dekat sini ada, saya gunakan resepi daripada cookie dough mashed potato. Dalam cookie dough ada banyak sangat resepi mashed potato. Mashed potato banyak sangat mashed potato berbagai-bagai versi. Kita boleh pilih lah mana yang kita ada barang kat rumah, mana yang kita rasa sesuai dengan selera kita. Ada yang terlebih rasa susu, ada yang kurang susu. Tapi saya suka yang lebih susu. Sebab dia boleh makan rasa macam lemak-lemak kan. Lepas tu saya just start cooking kat sini. Tadi saya dah masukkan butterfly. Lepas tu kita timbang terus kentang. Kalau kat sini 1,000 tapi saya buat half je. Guna cookie dough kita boleh doublekan ataupun kita halfkan. Okay, lepas tu saya masuk garam, masukkan susu. Lepas tu dia sudah tutup measuring cup ni saya dah tutup. Speed tadi dipakai dalam masa 30 minit tapi tadi saya dah adjust. Kita boleh je adjust ikut kita walaupun kita guna cookie dough. Lepas tu just pusing je speed ni. Next. Dalam masa 10 minit dah siap dah. Cepat je kan? Betul.
kat sini kan kita dah siap mashed potato. Lepas tu nanti jagung ni kita dah pakai masukkan dalam loaded potato tu, dan jagung ni juga saya pakai untuk corn in cup. Jadi kita dapatlah untuk in one. Dapat banyak menu. Lepas tu kita ada resipi bonus jalan sekali. Oh, faham. Okey, kita boleh pass ke Huda pun sementara saya tunggu ni masak 20 minit. Okey, sementara kita masak 20 minit, kita akan pass kepada Huda. Huda, silakan untuk masakan anda. Okey, insyaAllah. Dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Cabar kat kampung ni berpindah randah kita. Cari line internet. Sangkut Okey tak? Dengar tak? Dengar. Okey. Okey, insyaAllah hari ni nak buat mi kari. Mi kari pun kira kuning kan? Okey, senang je pasal kita dah gunakan, kita akan gunakan nyonya paste tau. Nyonya paste ni memang ada dalam cookie dough yang mana dia boleh guna macam-macam kan, ada boleh buat ikan bakar semua kan. Okey, jadi kita mula dengan letak kita punya bawang, sebiji-sebiji bawang ni. Tengok. Selagi muat lubang ni kita masukkan je terus. Kita tengah bersila atas lantai ni. Lepas tu garlic. Belakang kita itulah fleksibelnya Thermomix ni. Okay, lepas tu kita nak chopping dia. Kalau chopping tu kita akan dalam 6 saat ke dalam 7 saat. Nak tutup pakai tu ke? Oh, kejap Ya Allah, kejap Kita kena berlari Lagi bawang. Nanti tu bawang nanti. Okey. Syazana punya tu 20 minit. So sementara kita tunggu Huda, mungkin kita boleh cerita apa perubahan yang kita alami rasa kelakar pula berlari-lari. Oh, dah sampai dah. Okey. Okey, ni kita punya Kita masak dekat hall je. Senang. kan, okey. Berlari-lari. Okey, kita dalam 7 saat tu kita choppingkan dia. Kira kita menggunakan blade untuk chopping kalau guna speed 6. Okey. Ya. Kan masya-Allah senang je. Tidak lah. Berapa saat je kan kita boleh blade ni. Dan kita Hancur dah. spatula pun tinggal kat rumah korang. Nampak kan kita maksudnya asal balik kampung bawa, asal pergi mana-mana memang tak boleh tinggal lah. Asal dia sayang nak tinggal. Oh, ni Huda dari kampung lah. Huda dari kampung. Oh, Okay, ni bawa balik. kat kampung. Bawa balik ni Thermomix. Dari Batu Pahat bawa balik memang berapa kali ulang alik memang dari kampung je. Okay, kita scrape down kan, lepas tu kita masukkan paste nyonya. Okey. Ni paste nyonyanya kan dah siap masak semua tau. Paste nyonya ni ada dalam cookie dough dalam 100 gram. Dia pun dah ada minyak sebenarnya. Oh, daripada paste nyonya tu boleh buat mi kari. Guna resipi cookie dough juga. Boleh simpan paste buat frozen kan? Ni paste ni dapat banyak tau tadi. Dapat dalam 2 balang macam tu. Boleh Wow. berapa kali masak mi kari tu boleh? Betul. Pasal ada orang guna ikan buat ikan bakar. Okay, lepas tu baru kita tumis. Tumis dalam 3 minit je macam tu. Okey, kalau menumis ni kita akan biasa guna 120 degree. Benda ni kita guna manual lah kan. So, macam tu. Kalau shoe boleh tak shoe tunjukkan udah blade shoe? Blade? Tadi kan nak cerita sikit lah. Blade tu kan. Tak Kalau nampak. shoe rasa blade tu tak berapa tajam kan. Yang tajam food processor kita lagi tajam kan. Betul. Macam tadi kita chopping kan mudah sangat kan. Bukan kerana blade ni yang tajam tapi kerana mesin dia kan. Ya, kelajuan dia.
kelajuan dia. Lepas tu macam mana dia boleh kawal ketika dia menggaul, macam mana kneading blade tu yang bantu untuk menguli kan. Kalau kita betul. rasa pun memang tak tajam kan. Betul. Mula-mula macam mula-mula dapat kan. Jadi tajam ni sebab dia boleh hancurkan semua kan. Betul kita Betul. pegang tak tajam pun sebab kalau saya ada processor tu macam sensitif tau. Kalau kita masuk sikit je dah terkena tangan. Betul food Tapi processor kan pelik kan. tau. Mula-mula cakap pasal apa blade dia tak tajam. Betul. Lepas tu semua memang pasal kita punya mesin tak tahulah engineer lagi tahu kot. Motor. Dia punya apa motor. RPM. Motor dia kan. Macam mana kelajuan dia boleh. Tadi masa buat paste tu kalau perasan step untuk paste kan. Nama pun paste kan, maksudnya bawang kita akan guna banyak. Lada banyak, serai, lengkuas, apa lagi halia kan benda yang keras-keras tu. Kita masuk sebiji-sebiji, mula-mula dia chopping 5 saat je. Memang nampak hancur lah kan. Lepas tu dia akan terus ke mode blender. Mode blender 30 saat je memang cantik je. Kan maksudnya nak cakapnya Thermomix ni banyak mode dia kan. Ada chopping, ada blender. Yang bestnya blender tak perlu pakai air pun kan. Betul. Blender dia macam ni. Kalau korang cubalah, ada dah try ke Nyonya Paste ni? Baru dah try. Dah try? Nurul dah try? Baru nak try. Nampak macam boleh Nurul. dah beli bahan semua dah cuma nak buat weekend ni. Dia macam mana, dia macam yelah kita dah guna lama pun kita rasa macam kagum tau. Dia macam chopping dengan baik, penuh tu dia chopping dengan baik. Lepas tu dia blender dengan baik, lepas tu dia tumis terus. Pasal dia blender dengan minyak. Ada tips tu kalau nak bagi cantik kita campur dengan blend, kita campurkan. Lagi halus dia punya tu. Minyak Apa letak apa? Bukan, kalau kita nak kan kita blend berapa saat kan. Kalau ada tips tu daripada Cooking Show KL, kita turbo 2 saat, lepas tu kita blend kan juga lagi cantik lah dengan texture tu. Ya, betul. Nurul step kalau korang tengok nanti, kalau korang buat memang step dia turbo dulu. Turbo dan lepas tu blend. Lepas tu blend memang cantik. Lepas tu dia punya dia punya naik minyak tu cantik dia, masya-Allah. Macam kita macam kagum dia. Tengok Kita nak blend ais kan, kita turbokan dulu kan. betul. Maksudnya lepas ni kalau kita turbo dulu, lepas tu kita blend. Tengok dia dah. Dia dah tumis. Dah naik, dah bau. Lepas tu kita letak santan. Mika ni kan sorry yang goyang-goyang anak. Kat sini ada skills tau. Ini yang kata manual kan Syu. Betul tu. Ada skill. Kan, Lepas tu kita tak ramai sangat nak makan, jadi kita buat dalam 2 bowl je lah. Buat dalam 2 orang punya. Resepi ni udah pakai resepi sendiri ke resepi daripada tim Rangers? Tanya-tanya orang-orang. Temu Rangers juga. Tapi kami kari memang tak ada kat tidur kan? Tak ada. Tu pentingnya support group. Betul. Banyak tips dan resepi. Sure. Ya? Ada? The hang. Okay. Okay. Okey dah. Okay, insyaAllah. Ini Nyonya Paste memang dalam Cookido, tapi untuk resepi ni ada dalam tim. Dalam Temu Rangers. Pentingnya support group kan. Kalau kita punya Thermomix ni, kita pentingkan support group untuk bantu kita menggunakan semaksimalnya. Betul. Sebab Kadang-kadang dia 4K resepi tu mana sempat nak balik. Kalau akan suggest resepi mana yang best, yang sesuai yang kita, yang memudahkan. Betul. Sebab sebenarnya resepi Melayu, dia selera kita. Kan? Kita buat ni pun pasal korang lah, macam pengaruh rakan sebaya kan. Korang dah tunjuk, okeylah buat. Korang dah tunjuk, okeylah buat. Tak ada je kita nak check satu-satu kan. Kita masuk terus tahu ayam, masuk terus seafood. Ya Allah, ni mak kita tak ada kat rumah. Mak kita mesti gelak masak dekat depan, kat ruang tamu. Tu yang best tu ada Thermomix, boleh masak kat mana-mana pun. Betul. Kita boleh Aku masak. nak fikir tadi kan, macam nampak masak kat hall tu kan. Kalau kita beramai-ramai balik, ni kan dah boleh rentah negeri. Macam beramai-ramai tu macam masak kat depan hall ni kan. Ya, betul. Tapi tu lepas tu boleh makan.
Senang je. Sambil masak sambil sembang. Sambil sembang. Betul. Pakai Dah baju masak lawa-lawa kan? Pakai baju cantik. Okey. Kita dah masukkan santan, dah masukkan barang-barang semua. Nanti masuklah apa namanya, paste ayam kan. Paste ayam yang kita buat sendiri tu kan. Okay, lepas tu kita nak buat multi layer Pasal kita akan suhu kita akan suhu baroma. Baroma memang suhu yang tinggi tau, suhu yang sesuai untuk mengukus. Menggunakan juga ni. Okay, dalam ni kita letak telur, belum masak ni tau. Telur dan juga mi. Atas ni letaklah tauge ke sawi ke kan. Tak ada tauge. Okay ni, lepas tu kita akan set baroma. Saya tunjuk. Sorry. Berapa minit Huda nak masak? Kalau biasanya kalau ikut yang untuk 6 orang, untuk 8 orang dalam setengah jam. Tapi ni kita buat 15 minit pun dah okey dah telur tu. 15 ke 20 minit. Baroma dan spoon lah. Mudah sangat. Lepas ni terus semua siap. InsyaAllah. Wow, 3 layer masak sekejap tapi buat mi kari. Ya, tapi kalau tak ada nyonya paste tu tak apa je korang buat macam tumis tadi tu, tumislah dengan kari sekali kan. Settle korang kena buat. Betul lagi. Apa noodles yang boleh buat pakai apa contoh selain pada mi kari, apa contoh lagi yang biasa boleh buat guna baroma? Ikan bakar kot dia orang buat, ikan bakar. Pasal kalau Syazah rasa dia memang dah sedap tau Syazah. Dia dah letak garam, gula semua. Memang dah sedap paste tu. Mesti kalau kita nak bakar ikan letak kat dalamnya kan pun okey. Lepas tu yang lain Ada tak tahu. konsep baroma jugalah kan. Kita letak ikan dekat apa baroma tu. Boleh macam tu. Sedap juga kan? Ni bakar. Taklah bakar ataupun kita steam ikan benda tu boleh? Paste tu. Boleh jugalah, boleh juga. Cuma steam, boleh juga. Tak tahulah Syazah, kita tak kerti sangat masak, kita ikut korang je. Kita try error. Kalau dia macam tu best ada team kan. Team tunjuk masak, kita buat. Kalau tak tahu kita tanya, betul tak Syu? Betul tu. Okey dah, kita dah settle. InsyaAllah. Huda sebelum ni Huda masak mi kari dengan secara tradisional dengan Huda masak pakai Thermomix. Mana yang Huda rasa senang? Apa perbezaan? Allah mestilah ni. Memang tak kicau. Macam kalau contoh kalau ni kita kena mi tu kita kena rebus lain. Telur kita kena rebus lain. Maksudnya kita punya periuk lah nak cakapnya kan. Periuk kita banyak nak kena periuk kita memang banyak lah nak set up ni kan. Macam buat mashed potato tu kan. Untuk tekan bowl lain kan. Untuk slice bowl lain kan. So ini dah multi layer boleh je. Lepas tu untuk tumis ni memang tak kotor langsung. Buat paste tadi Syu langsung tak ada kotor. Seronok je. Kan, tak payah nak mop, tak payah nak tak payah nak tepi tu. Betul? Okey, berapa minit nak tunggu? Udah punya ni 15 ke 20 minit. So boleh serah je. Pas button. Sementara kita tunggu Huda punya mi kari siap, 3 layer, kita akan pergi kepada Nurul. Nurul nak tunjuk masak apa tu Nurul? Nurul disebabkan Pas tadi tampil pukul 5, memang Nurul akan pilih, kita punya show 5.30, Nurul akan pilih yang paling easy lah untuk Nurul buat. Campur senang buat rumah. Okay, Nurul nak buat lemon curd. Lemon curd ni kalau you guys tengok, dia ada resepi cookie dough. Dekat bawah ni sebelum kita start cooking, kita tengok dia punya ingredients, dia punya preparation, dia punya nutrition, 600 gram, energy dia, protein, dia bagi heat and tricks lagi. Okay, dia bagi tips kita, you can store lemon curd in the refrigerator for up to 4 weeks. Maksudnya kita boleh simpan sebulan dalam peti ais. Senang. Kalau nak masak, kalau kita dah ada lemon curd ni, kita boleh buat scone, makan dengan scone kan. Lepas tu dia cakap, dia beritahu lah kita use lemon curd as a filling for tarts and pastries. Lepas tu serve with sponge cake. Jadi kita boleh buat cheese cake. Yalah, kalau habis tak ada benda pun, dia kata spread on toast. Maksudnya bakar roti, sapu. Yang tu Macam sedap dah.
Tak payah Kita dapat lah siap lemon tu kat situ. So yang tu lah you nak buat nanti. Spray dekat toast je. Okay, jadi kita nak start cooking. Dia beritahu please and rinse sealable storage. Ni kalau kita nak guna jar lah. Kalau kita guna Tupperware pun okay. Dia beritahu kita lah kalau kita nak buat kena bulan jar bagi tahan lama kan. Okay, pertama sekali dia kata 200, dia masukkan je 240 gram white sugar. Tapi tak salah kalau kita nak guna brown sugar, kan more healthy kan? Betul. Kita boleh pilih lah ikut kesesuaian diri kita. Kalau kita beli kat luar kita tahu apa yang dia guna kan. So kalau kita nak more healthy kita guna brown sugar. 240 gram. Wow. Kalau kita guna brown sugar, dia akan ada efek tak dekat Warna je lah. ada lemon tu? Dia akan jadi efek dekat warna je lah kan. Tapi brown sugar ni pun tak adalah nampak macam dia light sikit colour dia. Okay, dia betul dia kata 150 gram freshly squeezed lemon juice. Lemon juice ni kita guna 4 biji lemon untuk dapatkan 150 gram ni. Lepas tu kita perah, sayang kan kita perah guna apa? Kain musli tu. Tu 150 gram. Yang ni memang dulu dah timbang tadi. Kita tengok tepat tak? Yang best tu, Thermomix ni tengok dia built-in weight scale. Jadi kita tak payah fikir dah, tuang je semua. Easy tak? Timbang je dalam tu terus. Timbang je terus sebab dia dah ada siap. Dulu memang kita macam nak timbang je habis lah. Betul. Okay, 120 gram asam batan. Dulu asam batan tak ada, so kita guna apa yang kita ada. Jadi Thermomix tak marah kita. 120 gram. Okay, okay, lepas tu 3 biji telur. Dia kata 3 biji telur, so kita masukkan 3 biji telur. Okay. Yang kalau Thermomix dia ada mode thicken tau. Yang ni kita nak guna mode ni lah. Nampak tu? Mode thicken, suhu 80 darjah Celsius. Kita just pusing je note ni. Untuk start. Dan dia akan 10 minit. 10 minit dia akan terus jadi. Senang tak? Senang. Maksudnya kalau masak atas dapur, Nurul kena kacau tanpa henti. Sebab nanti dia hangit, dia akan pening betul kan? Yang dengan Thermomix tak perlu lah nak fikir api tu kena slow, nak kena kacau pula 10 minit dia duduk kat tepi tu. Dia tak boleh api. Siapa yang pakai gelang boleh panas gelang tu. Betul. Easy. Sebab tu lah kita balik kerja tak payah nak cari baju pakai baju terus buat. Jadi kita kalau tak ada scone ke apa ke, kita ambil roti bakar dan kita boleh makan dengan kita punya lemon curd. Tema lemon kita kan curd, tema kuning. Kan lemon ni pun mempunyai asap yang tinggi. Yang masa musim pandemik ni eloklah kalau kita makan lemon ni kan. Betul. Selain kalau daripada kita buat air, kita boleh juga buat barang boleh juga makanan lain lah selain daripada air yang selalu orang buat lemon tu. Betul. Lemon memang sedap. Tadi kita Kaya dengan vitamin C, antioksidan yang bagus untuk badan. So kalau kita bagi anak-anak kita makan, is very healthy kan untuk semua ahli keluarga kita. Okay, kita berserah kepada, sementara kita tunggu Nurul punya masak, Nurul punya lemon curd tu masak. Okay, kita tengok Syazana punya apa khabar load potato dia. Okay, ada lagi 11 saat. 11 saat. Saya nak share, saya buat tadi. Apa ni? Susu pekat. Susu pekat. wow. Tadi nak buat popcorn. Popcorn pula apa benda tu? Corn in cup corn. kan? Kan letak susu pekat dengan butter.
Dia tengok susu pekat tak ada. Lepas tu tengok cari susu tepung ada kat rumah, ada stok. Jadi kita buat lah. Tak berapa minit je buat susu pekat. 3 minit je. 3 minit. 3 minit, 30 saat. Ya. Senang sangat. Ha, Jadi sekejap tengok-tengok. je. Pekat Dia punya pun tekstur sama macam kita beli. Syazana berbaloi ke berita Thermomix? Berbaloi tak? Berbaloi tak kami berniaga air juga, air bancuh-bancuh tu kan. Air Milo, air Nescafe, kopi. Cuba bayangkan kita buat ni berapa ringgit ni. Dapat tak tahu lah berapa tinggi ml ni. Yang ni dapat hadiah kahwin dulu Tupperware ni. Ha? Lebih kurang 1 tin kita beli tu kan? Bayangkan Itu pun dah sekejap berapa? je boleh siap kan. Betul. Kalau lagipun kita tahulah kita boleh kurangkan gula. Kalau kita beli tu kadang-kadang gula tu melakau kat atas ni, faham? Kalau kita pasal kalau letak dalam lama-lama yang sila kan. Sebab kandungan gula dia tu tinggi. Tapi yang ni kita tahu kita boleh tak gula apa, kita boleh adjust lah gula tahap gula kita nak tu. Kita pernah guna gula perang. Jadi macam Perang-perang sikit. bau-bau caramel tau. Syazah tahu kot. Ya Allah sedap. Jadi kopi kita tu rasa entah rasa korang takut. Kalau kita guna gula perang kan rasa lebih sedap kan. Pasal buat sendiri. Kalau mak Rasa buat sedap. pakai buat teh tarik pun pakai sedap pakai yang gula perang tu. Ya. Untuk susu Buat pekat. je. So kena buat mayonis pun kena buat. Mayonis pun kena buat sendiri. Ya, betul tu. Tengok ni kita punya jagung cantik kuning. Wow, Memang naik kita betul warna dia. Dia Kan? tak overcook tau kalau kita guna aroma ni. Kalau kita sebab ni kita check berapa minit kita nak kan. Ni pun ada yang dalam buku dia ada ajar lah panduan. Kita boleh set Berapa set Dekat kan. Kukido ada tak Syazana? Kat Kukido. Tak tahu, tak pernah search. Pasal kita ni jenis tak tahu mula-mula nak buat mesti tengok Kukido dulu. Tak apa ada Kita try team dia. dulu. Syazana memang pakar manual. Kitab kita. Tak balik. Dekat sini ada steam apa kita nak steam semua tulis. Steam vegetable kan. Ada je kat sini. Kita boleh je baca steam fruit. Kat sini ada tulis. Tak sempat kadang-kadang nak search kan. Buka buku je. Terror tak apa. Terror tak apa. Okey, Syazana punya. Tak sabar tengok mashed potato dia. Kita pun Okay, suka buat. kita nak blend. Tak pernah buat lagi. Ya Allah, try lah buat Nurul. Sedap. Nak nampak macam aku tak banyak baca. Sedap dan sangat mudah. Lepas tu cantik dia macam fluffy. Oi, tengok nanti hasil Syazana. Mula-mula cuba kentang pun ada. Buatlah. Lepas tu buat shepherd pie. Macam-macam boleh buat. Tu kita buat shepherd pie guna ni. Lepas tu tutup. Ni kita nak blend. Ada butterfly whisk kan? Okay. Lupa. Itu biasa itu biasa. Okay lah, kita nak blend apa, kita kena tutup measuring cup ni sebab dia berkuasa tinggi. Betul. Hari tu pernah basuh pre-clean. Lupa nak tutup. Ya Allah. Kita pernah sekali. Lepas tu confident terus pergi keluar kemas luar kan. Sekali suami kata, ayah dengar bunyi air lah. Bunyi mercik-mercik air. Kita macam rupanya tak tutup ya. Nampak kan dia punya mesin tu kuat kan. Wow. Dia nasib baik kita tak, masa tu nasib baik tak buat macam sambal-sambal kan, tak habis mercik habis. Settle dah tu. Hasil dia. Nak tengok. Wow. Cantik tu hasil dia. Dia tambah ada. Dia adakah Syazana adakah butterfly whisk tu memang digunakan untuk fluffy pasal bila kita buat tu hasil dia macam apa namanya macam fluffy je gitu. Memang tu kegunaan butterfly whisk ni? Sebenarnya dia berbantu untuk menggebukan. Macam kalau kita buat butter cake pun pakai ni untuk menggebukan kan. Dia akan
dia pusing macam ni kan. Ha. Tapi dia kena guna berapa? Sebelum 4. stick. Kita tak payah risau kan untuk newbie. Gangguan. Garang maknya. Aku gerak. Okay. Maksudnya memang betul lah dia kegunaannya untuk gebukan juga kan. Macam Sazana buat kek juga kan. Betul. Banyak guna butterfly whisk Tapi kan kita jarang tu tahu guna. Oh. Sebab kalau buat kek butter pun pakai blade tu pun dah mencukupi. Oh. Betul. Saya pun pakai blade je. Depends. Kalau kita ada resipi sendiri, kita pakai blade pun boleh. Oh, Betul. cuma kena tahu Cookie speed dia. Cookie dough ya, dia pakai butterfly whisk. Oh. Sebab apa tahu? Sebab nanti nak basuh, nak kena cuci satu-satu ni, malas lah. Sedangkan blade tu saja dah boleh bantu untuk menggebukan kek. Kenapa kita susah-susahkan diri? Macam tu. Tapi banyak lagi kan benda boleh guna, macam kalau nak goreng kwetiau, makaroni. Betul. Dia tengoklah apa yang kita nak buat kan. Betul. Mungkin kalau kek dah biasa guna blade je, kalau buat makaroni goreng pun kalau guna dia jadi berpisah-pisah lah, dia tak bercantum-cantum macam tu. Dia tengok fungsi juga. Saya suka kita boleh adjust tahap mana yang kita nak. Boleh hancur semua ataupun kita nak ada caki sikit. Oh. Kalau macam saya suka bila kita gigit dia ada rasa macam ketul kan. Ketul-ketul. Ada kentang-kentang sikit. Yang ni saya tambah susu lagi. Saya tambah susu sikit sebab saya tak mau, sebab saya nak rasa macam lemak-lemak, lembut-lembut macam tu. Ada kuah tak Syazana? Saya letak apa tu? Cheese nachos tu. Sedap. Nurul punya dah siap. Wow, tu dia Nurul. Sekejap punya buat lemon curd. Dan sembang-sembang je dah siap dia punya. Sambil duduk je. Sambil duduk. Tak berkepak-kepak pun atas depan kuali. Depan periuk. Nanti kita tunjuk lah. Boleh pegang ke? Panas tak? Tu dia. Panas 80 darjah. Nanti kita tunjuk Okey. Boleh transfer dulu. Wow. Lemon curd makan dengan apa lagi selain macam buat fruit tart boleh. Kita boleh buat makan dengan sponge cake pun boleh, cake sponge kan. Kan macam cheesecake tu kan, atas tu kita dah bakar-bakar cheese, lepas tu dah letak lah benda tu, sedap tau. Cheese dia dengan macam lemon adalah satu kombinasi yang sangat sedap. Cheese dengan lemon. Oh ya ke? Betul. Itu kombinasi yang terbaik. Ya, terbaik. Kalau nak lemakkan dia sikit, kita memang perah dia punya lemon sikit. Baru lemak-lemak cheese tu dia naik lagi. Oh sebab tu macam resipi cheesecake ke dia perah lemon Sebab kan dia nak bagi tak rasa muak sangat lah kan. Cheese lepas tu bila kita bubuk lemon, dia rasa macam nice lah. Macam tak muak sangat, sedap. Ya, betul. Satu lagi kita boleh parut kulit dia tu. Memang tak pahit kan? Pasal memang nampak resipi semua macam tu. Kalau kita parut pun memang sedap. Syazana letak apa tu? Ayam? Letak, dia jagung, kita dah letak kentang, dia letak jagung, lepas kita gunting ayam. Kita goreng. Ayam goreng KFC. Ni ayam goreng Syazana. Ayam goreng Syazana. Tapi sebenarnya kan Syu, kalau kita tak buat live, sebenarnya kalau tak buat live ni, kita boleh nyambil-nyambil kan? Sambil-sambil. Maksudnya sementara tunggu tu, goreng ayam. Sementara itu boleh prepare anak-anak, boleh. Macam kalau mi kari ni kita boleh goreng tahu. Boleh goreng. Maksudnya boleh sambil-sambil, kita sambil tengok anak. Dan tak bahaya kan Syu? Betul tu. Kita boleh sambil dukung anak pun boleh buat sebenarnya. Sebab dia punya
kita punya Thermomix ni, tepi ni dia tak panas pun. Yang panas dekat dia punya ni je. Kita tak boleh Betul. sini je. Dia Dia panas. tengok yang warna merah tu kan. Warna merah tu nak suhu 60 darjah Celsius ke atas, maksudnya itu panas dia punya bowl. Yang body tak panas. Body tak panas. Alah, even tengah masak sekarang ni pun kita boleh je pegang. Not bad lah. Tapi not advisable. Bahaya juga. Ni kita dah letak Tengok. letak kentang kat bawah. Lepas tu kita letak jagung. Lepas tu kita letak ayam. Lepas tu kita letak cheese. Sedapnya. Anak cheese tu buat sendiri ke? Hari ni tak sempat buat sendiri. Selalu kita buat sendiri tau. Hari ni tak sempat. Oh, ya ke? Sebab hari ni Ha. tiba-tiba ada order 200 roti. Dari tu buat tadi. Kat KFC tu dapatlah sikit ayam tu ni kalau buat sendiri. Selambak. Tengok selambak letak dengan cheese lambak. Kalau tidak ni cheese sikit je dapat kan. Ya Betul. Allah, sedapnya. Betul-betul loaded tu. Betul-betul loaded kalau buat sendiri. Betul. Nak tunjuk tekstur chicken tu. Chicken ni. Okay. Wow, tu dia. Dia Wah, pekat kan? banyak yang dapat. Bayangkan tadi kita bubur gula, jus lemon 150, telur 3 biji. Tengok dia punya pekat dia tu, cantik tekstur dia kan. Chicken ni memang untuk memekatkan. Nanti kalau kita biarkan kan, esok lagi pekat. Shu nak tunjuk juga ni Syed. Oh, dah siap dah. Huda punya dah siap. Okay, mari kita tengok Huda punya apa cerita. Okay, macam nak yang kukus-kukus ni settle. Okay. Ya, kita punya telur ni pun dah masak tau. Okay. Ni nanti kita boleh buka, dia panas. Okay, kita tengok dia punya. Kari pun. Sedapnya. Sekali Segan tunjuk jalan. spatula. Segan nak tunjuk spatula. Tak apa. Kenapa sepatutnya? Kita mana siap dah, lepas tu tinggal nak plating je. Takut tumpah. Okay. Tak apa, tinggal Huda, nanti kita Huda plating dulu. Huda plating dulu. Sementara kita tanya Sekejap, nak tunjuk. Syazana. Okay, Syazana. Okay, buat ni. Jagung. Corn in bowl, bukan corn in cup. Okay dah. Jagung tadi tu, belen yang kita dah kukus tadi, kita letak je butter. Lepas tu saya letakkan homemade susu pekat guna Thermomix tadi. Susu pekat ni tadi saya simpan dalam freezer sekejap bagi dia sejuk kan, dia baru dia pekat. Dia punya cantik tau, dia punya ni sama macam kita beli. Betul. Yang ni dia punya mood chicken juga Syazana? Tak pun, dia kacau-kacau je. Oh, okay. Dia mula-mula dia masak air, dia akan masak air, lepas tu dia panaskan. Lepas tu kita masukkan susu tepung tu dengan garam. Lepas tu? Lepas tu dia kacau-kacau je, speed 10. Yang corn in a cup ni, Syazana tambahkan garam ke dalam tu sekali? Tak, sebab butter saya pakai salted. Pakai salted. Salted. Sudah tak payah Lagipun, tambah garam. tak payah tambah garam kan, macam butter ni dah rasa dah dengan Kain mana kain kau tadi? kita tak payah nak adjust ni dah rasa ni, sebab kalau kita beli dia bubur lah kan. Saya tak suka lah rasa bila beli tu, dia masin sangat. Betul. Kalau orang tu dia kalau buat kadang-kadang taruh Ajinomoto sekali kan? Oh ya ke? Tak tahu. Kadang-kadang beli kat area sini. Oh, ya ke? Bukan, dia tak macam kat Nurul. Gurun, dari sepanjang tu ada stall jagung tau. Tepi jalan tu Lepas tu dia ada pakcik tu, jagung tu kan. Tak ada black, ada putih. White pepper. Letak apa? White pepper. Black pepper. Oh. White. Macam-macam lah, macam-macam flavour. Apa lagi dia letak? Saya nak letak. Ada cheese tak? Cheese pun ada. Macam-macam dia orang letak. White pepper, black pepper. Boleh pilih, nanti dia tanya. Kadang-kadang dia orang letak Ajinomoto sekali dalam tu. Bagi rasa sedap lagi Tak sure. Kami jarang belilah. Macam nak makan macam buat sendiri je. Sebab senang kan?
Okey, Nurul punya dah siap, Syazana punya dah siap, Huda punya pun tengah plating. Dah siap dah. Tengok kita kupas, tengok telur kita dia masak dengan baik. InsyaAllah. Tengok tu. Tak rebus pun. Tak rebus, telur kukus tapi masak cantik. Rebus. Siap. Ruang tamu ni kita potong Astaghfirullahalazim. Kat ruang tamu kita potong telur. Okey. Kelakar lah. Okay. Cantik. Kalau macam kita kita juga ada function egg boiler. Kalau macam kita tak nak kukus, macam banyak kan kita nak pakai ke, kita boleh pakai egg boiler juga. Kalau kita tak pakai varoma, kita boleh gunakan function egg boiler. Boleh daripada telur lembut, telur yang tak masak sehingga telur yang betul-betul masak. Dia ada function dia. Kita boleh adjust ikut apa keperluan kita. Betul. Cuba Shu tunjuk. Shu nampak kot jelas Shu punya Screen. Kalau dalam kita punya Thermomix, kita boleh tengok kita ada satu mode iaitu mode egg boiler. Mode egg boiler ni sekejap baru buka. Yang kat kopitiam tu macam kopitiam pun boleh kan? Boleh. Kita ikut resepi hidup. Bila ada Thermomix ni baru pandai buat telur tu. Telur tu Kalau kita memang buat hard boil egg je. kan? Okey, tengok ni. Kalau nampak tengah ni kat saya ke? Sekejap. Saya spotlight saya sekejap. Okey. Spotlight. Okey. Ni mode egg boiler, kita boleh pilih sama ada kita nak telur kita soft, medium hard atau hard. Nampak tak? Nampak. Okey. So kita boleh just masukkan telur dalam ni, masukkan air, lepas tu kita putar je lah. Kita nak telur yang macam mana. So senanglah kita nak masak kita punya telur tu. Kita boleh pilih. Betul, tinggal je, tak payah risau. Tak pecah pun kan? Ya, tak pecah pun. Padahal Boleh kita masukkan masak dekat hingga tempat yang ada 6 blade tu. telur. Betul. Macam untuk host gift kali ni, macam tadi Syazana pun guna Varoma, macam Huda pun guna Varoma kan. Cuba Shu cerita host gift kita apa Shu? Oh, hosting gift kita kali ni, ya Allah, so good. Kita ada 7 hosting gift, iaitu kita ada Set Varoma. Set Varoma kita sangat. Sekejap. Kita ada Tray. Kita ada Muffin Mall. Muffin Mall ni kita boleh dapat 2. Ni kita rasanya kebanyakan advisor ada share dekat dia punya Facebook. Kita ada tray, kita ada alas untuk Varoma, kita ada yang semua ni adalah sangat berguna untuk kegunaan harian kita. Kalau kita nak guna ni, yang paling best, harga semua benda ni adalah 360, kita tak payah beli. Kita cuma buat hosting, panggil 6 orang kawan dan kita layak untuk dapat hosting gift ni. Tapi Senang sangat. Ya, dengan syarat kita kena buat hosting, kita kena panggil kawan-kawan kita dan tengok cooking show daripada kita punya Thermomix Advisor. Tengok je kan Shu, bukan suruh buat kan. Tengok je. Orang dah boleh dapat dah. Tak, kita kena beli tau macam ni. Macam ni saya beli sendiri sebab saya memang selalu guna Varoma. Kita kena beli sendiri dah. Sekarang ni dapat free. Itulah tray tu kan. Tray tu ada chop Thermomix lagi. Belakang ni. Kalau ni kita beli cap Cina memang tak ada lah. Betul. Kita chop Shopee je. Okay, semua orang pun dah siap. Jadi mungkin kita boleh share sikit macam mana mungkin Nurul ya. Kita hari ni kita minta Nurul share kalau orang nak beli
Thermomix, berapa harga dia dan macam mana cara nak bayar? Okey. Semua orang ingat, semua orang takut sebenarnya. Dia ingat kena beli seketul 6998. Tapi sebenarnya kita ada cara pembayaran. Okey, pertama sekali kita boleh bayar full cash lah. Cash tunai 6,998 dan kita ada free gift, bag dengan juga 7 hadiah tadi tu lah. Sekali bag kan? Okey, yang kedua kita boleh bayar dengan kad kredit 6,998 tu dan kita akan dapat free cookbook. Betul, itu kalau kita buat free. Dan kita akan dapat hosting tu if kita ajakkan kawan. Dan kita boleh buat yang ketiga ni memang favourite lah. Selalunya kita akan bayar deposit 2,998 dan kita akan bayar ansurans debit card ataupun credit card selama 18 bulan sebanyak RM272.20. Memang sangat berbaloi lah sebab kalau kita asyik order Food Panda je pun sehari dah RM50. Rasa lebih tu, sehari 100 apa. Kalau kita tengah hari semua tengah hari dinner dengan lunch memang boleh lajak 100 lebih lah kan. Betul. So, kalau Thermomix RM200 sebulan, you guys boleh masak berbagai jenis masakan yang tak terfikir di akal. So Tak memang pandai masak pun tak apa, don't worry, kita ada guided. Kita di-guide oleh kita. you guys snack je. Memang sangat berbaloi. Betul. Dapatkan Thermomix. Okey. Dia macam kita bayar RM9 je sehari kan. Sangat berbaloi. Kalau untuk satu keluarga rasanya it's worth it lah. Worth it. Kalau untuk kesihatan keluarga kita boleh tahu apa yang kita masukkan dalam kita punya masakan. Kita boleh manage kita punya perbelanjaan harian kan. Okey. Daripada kita masak je, buat kek, buat jus. Macam-macam yang kita rasa macam tak sangka kita boleh buat benda tu. Boleh masak nasi, ice blender, smoothie, lassi, semua boleh lah pakai. Hanya dengan satu Thermomix, kita dah tak perlu beli gadget-gadget lain dah. Kalau kita tak perlu nak beli mixer, kita tak perlu egg boiler, kita tak perlu ice cream maker yang kadang-kadang kita nak buat ice cream tapi kita tak ada ice cream maker, so kita kena beli. Bila kita beli kita jarang-jarang guna. So dengan Thermomix dia boleh. Dia sekali. So kita Ada 25 function. 25 gadget lah dalam. 24 function dalam ni dengan lebih daripada 20 function dalam ni kita boleh buat pelbagai jenis masakan yang pastinya boleh menukar-nukar kita boleh tukar-tukar selera dekat rumah kita sendiri. Kita terbang banyak negara lah. Ya. Okey, jom kita ambil gambar nak. Kita tunjuk semua punya hasil. Okey, tema kuning hari ni semua makanan kuning. Ya. Kuning hijau. 1, 2. Okey, kejap. Okey, lagi sekali sekejap. Laptop jauh. Okey. Tak berapa nampak tapi Pusing sikit kot Nurul. Ha? Pusingkan makanan tu. Bagi nampak tu. Okay. Okay, muka bawah sikit. okey, 1, 2, 3 senyum. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua yang menonton juga pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami semalam tema merah, hari ini kita tema kuning. Nantikan apa pula tema kita bersama kawan-kawan pada episod berikutnya, insya-Allah. Okay. Terima kasih Joy. Terima kasih juga Syu. Join kita punya cooking show pada hari ini. Assalamualaikum. Bye. Bye.